baik akak pergi pujuk mak kat atas tu. Dia malam tadi tahu tak, mak tu tak turun keluar bilik. Kau ni macam tak pernah kenal mak pula kan? Biasalah tu. Masa merajuk je terkurung dalam bilik. Merajuk tak nak makan. Biarlah. Kak, mak tu tak bersahur tahu tak. Ni dah dekat pukul 6 dah ni. Tak nak buka. Pergilah. Biar aku nak cakap apa? Dia kena cakap apa? Kak, sebab akak lah mak merajuk macam tu. Akak pergi marah dia. Takkan apa benda pun tak boleh nak cakap. Pergilah pujuk dia minta maaf ke apa ke. Ih. Ada nampak nyamuk tak? Nyamuk kat sini bising ni. Pergilah ni. Kak. Ya. Akak tu kalau nak minta maaf, kena ikhlas tau. Mak tu ada sixth sense. Dia boleh tahu kalau akak tu ikhlas ke tak. Ya. Mak marah Aida lagi ke? Aida tak sengaja, Mak. Aida minta maaf, Jomlah turun. Dia orang dah tunggu dah. Dah nak masuk waktu berbuka dah ni. Mak. Aida minta ampun dengan Mak. Aida tak nak jadi anak dahaka. Hari baik, bulan baik ni. Mak ampunkanlah Aida. Mak. Itu dia sedutan drama dan satu situasi yang mungkin anda pernah alami. Okey, minta maaf satu tapi nak pujuk pun lagi satu. Penat itu kan? lain pula ya. Penatlah nak pujuk-pujuk ni. Ini yang nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini tentang topik kita hari ini iaitu mengapa sukar untuk lafaz maaf. Ini ada yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Katanya daripada Mazilah Mansur, nak jaga ego. Nak jaga ego pun punca utama sukarnya untuk mengeluarkan permohonan maaf. Betul ataupun tidak, tak tahu. Ini yang nak tanyakan bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Jazan Abdullah selaku pendakwa bebas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar hari Ustaz. Nak raya dah Ustaz? Dah raya dah, alhamdulillah. Persiapan semua dah. Cara jujur belum lagi. InsyaAllah nanti dah ada air raya baru insyaAllah kita akan siapkan. Okey. Itu persiapan dari segi fizikal. Tapi kita bercakap tentang bulan Ramadan ini, apatah lagi di 10 terakhir Ramadan ini, pastinya persediaan emosi mental itu kita perkuatkan. Dan bila cakap tentang memperkuatkan emosi ini, ada kaitannya dengan hari raya juga. Dan ada kaitannya dengan topik kita hari ini iaitu tentang maaf. Kadang-kadang ada orang ni adik-beradik, anak beranak, ibu dan anak, suami isteri ni duduk serumah sebantal tapi sebenarnya tak dalam kondisi yang elok kerana sukar untuk melafazkan maaf. Jadi nak tanya kepada Ustaz, kenapa sukar untuk kita ini melafazkan permohonan maafkan saya minta maaf itu? Saya dah maafkan. Terima kasih Ustaz. Okey, baik Fiza dengan Sugita. Ini tajuk ni memang dekat dengan kita lah. Dan sebenarnya dalam pengamatan saya dan pemerhatian saya, ada 5 perkara besar yang orang ni susah nak minta maaf. Pertama macam tadi komen kata, di ego. Ego ni kerana apa? Dia tak pernah rasa diri bersalah. Ego lah. Maknanya memang orang ni kalau tak pernah rasa bersalah, jangan harap dia nak minta maaf satu. Dia rasa dia betul. Dia betul. Yang kedua, kadang-kadang malu. Nak minta maaf ni malu. Sebab apa? Nampak diri lemah. Contohnya apa? Contohnya kita sebagai suami lah contoh. Kita ketua pada keluarga. Takkan nak minta maaf. Contoh kan? Malulah kan? Malu. Contoh ketika kita ketua jabatan. Kita katakan orang yang banyak harta. Kita apa? Nak minta maaf. Tak pasal lah nak minta maaf dekat kita punya tukang kebun. Tak ada. Itu kita. Pasal mungkin malu. Sebab kita takut nampak diri kita lemah. Sungguh pun macam contohlah. Mana kunci kereta ni gini. Padahal awak tadi gini kan. Lepas tu kita, rupanya memang kita tahu jatuh kat tu kan. Kita sepak dekat bawah contoh. Sepak bukan nama sebenar ke? Saya rasa bukan nama sebenar lah. dekat bawah kursi. Siapa dekat bawah kursi? Padahal kita taruh tu kita lupa sebenarnya. Itu malu. Tak nak mengaku. Tak nak mengaku. Okey. Dan yang ketiga, dalam konsep rumah tangga, takut. Sebab once kalau kita cakap dengan isteri kita, maaf, lepas tu dia akan mengundang 1000 persoalan. Kenapa? Sebab apa minta maaf, tiba-tiba minta maaf. Itu susah nak jawab tu kita. Kan? Jadi itu mungkin ini si abang ada apa-apa ni. Dia ada macam tu kan. Itu dalam pengamatan saya lah. Okey. Dan yang keempat, dia tak terbiasa dengan lafaz minta maaf. Dia kata lafaz minta maaf ni
untuk hari-hari tertentu je. Contohnya hari raya, anak hari raya, orang minta maaf. Ini Ramadan lagi dah pun nak minta maaf. Kan? Ini dah lepas Syawal, tunggulah tahun depan. Dia tak terbiasa. Okey. Dan yang kelima ingat, orang yang tidak pernah memaafkan orang paling sukar untuk minta maaf. Faham. Itu asalnya. Ustaz dah beritahu beberapa sebab lah faktor-faktornya. Malu, ego, takut dan tak biasa. Tapi kenapa bila hari raya sahaja ada orang memang senang sangat nak melafazkan maaf. Tapi kalau kita nak tunggu hari raya setahun sekali, mungkin orang yang kita nak meminta maaf pada dah tak ada. Dan adakah kita betul-betul ikhlas nak meminta maaf tu? Baik. Ada dua perkara yang sangat penting. Okey. Pertama, Ramadan Allah beri kepada kita, Allah nak ampunkan dosa kita. Satu Allah nak ampunkan dosa kita, memang Allah nak ampunkan dosa kita. Macam mana pun dosa kita, insya-Allah akan Allah ampunkan. Dan yang kedua, Allah bagi hari raya. Hari raya itu apa? Hari raya itu Allah lembutkan hati kita semua untuk kita bermaaf-maafkan antara kita. Baik. Ingat, sebab apa? Dosa kita dengan Allah Ta'ala berapa banyak pun, insya-Allah Allah akan ampunkan. Melainkan dosa syirik. Okey? Yang kedua, dosa dengan manusia ni, dia hanya tertakluk dengan manusia. Maknanya kalau kita nak lepas dosa tu, kita minta ampun lah. Katakan saya ada dosa visa ke dosa kita, saya kena minta ampun. Sebab apa? Kalau saya tak minta ampun, maknanya nanti dosa itu akan bawa dekat negeri akhirat. Negeri akhirat sebab itu ada hadis Nabi SAW. Kalau kita lihat, sampai akhirat nanti seorang tu akan dimuflis. Tak ada apa-apa dah. Kosong. Sebab apa? Dia datang ke negeri akhirat dengan pahala puasanya, dengan pahala solatnya, dengan pahala amal-amal yang baik. Tapi pada masa sama juga, dia bawa dosa apa? Mengumpat orang, menghina orang, menista orang, memukul orang, membunuh orang, mengambil harta orang. Tapi apabila dia tak minta maaf, okey, waktu di akhirat nanti, Allah akan ambil daripada bahagian amalan tu bagi kepada orang yang dizalimi. Amalan habis pula. Maka waktu itulah amalan jahat orang yang dizalim itu, katakan dia ada amalan jahat, dia akan diambil dan diberikan kepada kita, ditanggungkan kepada kita, maka dimasukkan mereka itu ke dalam api neraka. Sebab itu bukan main-main. Lafaz ni kita tengok memang mudah nak sebut, tapi bukan payah nak sebut, payah nak sebut, nampak mudah tapi biasa batu ni emas dekat dalam ni. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang kita rasa kita betul, tapi kita lupa dengan sebab kita minta maaf, benda itu akan dibawa ke negeri akhirat. Itu sangat-sangat penting. Baik. Kadang-kadang kita cakap ni, kita boleh lafazkan tapi dia tidak datang dari hati. Betul. Orang kata, yelah sebab hari raya, semua orang minta maaf. Minta maaf lah. Tapi keikhlasan tu subjektif. Betul. Ustaz, kalau kita bercakap tentang konteks kemaafan ni, ada pula orang yang mengatakan bahawa, alah, tapi tiap-tiap malam sebelum tidur, saya dah maafkan semua orang. Saya dah minta maaf. Sebegitu. Jadi dia merasakan bahawa maaf itu tak perlu dilafazkan ataupun tak perlu disebut kepada individu yang kita minta maaf. Sedangkan kadang-kadang kita tak tahu, kita mungkin mengguris hati orang tanpa kita sedari dan sebagainya. Macam mana kita nak mencuri ruang, mengambil peluang ini dalam bulan Ramadan dan hari raya nanti untuk sebenarnya kita bermaaf-maafan dan berbaik-baik sesama kita ni? Betul. Sebenarnya salah satu daripada hal berkaitan dengan diri kita dalam diri kita ni ada dua perkara. Satu mahmudah, satu mazmumah. Ada benda yang baik, ada yang buruk. Salah satu benda yang buruk tu susah nak minta maaf. Sebab itu kita cakap, aku sebelum tidur aku maafkan orang lain punya dosa gini. Tapi pernah tak kita fikir kita ada dosa dengan orang lain? Kita memang hati mulia, ya Allah mulianya kita. Tak apa, nak sebelum tidur saya maafkan semua dosa-dosa. Jadi saya senang tidur. Tapi kita jangan lupa, kita boleh tenang ke kalau kita ada dosa dengan orang lain, ada kesalahan dengan orang lain. Sebab itu memohon maaf tu banyak cara kaedah dia. Kata perkara yang pertama, kita sebut, minta maaf Fiza, minta maaf kita saya ada bidang ini. Senang kan? Payah susah nak sebut. Kalau kita sebut pun mungkin orang tu tak dengarkan, orang tu tak maafkan, itu masalah dia. Yang penting kita usaha. Kita ada handphone, kita ada media masa, mintalah. Tolong maafkan aku gini-gini. Kalau waktu tu dia dapat mesej kita pun, dia marah, dia banting pun, dia hentak pun dia punya telefon, bukan telefon kita, telefon dia. Dia usah hati. Maksudnya kita kena usaha, kita kena didik diri kita untuk kita dapat terus bermaafan. Saya nak cakap satu. Ya, silakan. Okey. Kita minta maaf ni, kena faham tau. Selagi peluang dan masa ada. Kalau peluang tu hilang, masa tu hilang, Allah hai. Sebab itu ramai orang cakap, Allah hai, silapnya saya tak sempat minta maaf dengan ayah, saya tak sempat minta maaf dengan suami, saya tak sempat minta maaf dengan isteri, saya tak sempat minta maaf dengan sahabat saya ni, dia dah pergi dulu lah. Sebab masa dah hilang. Masa dah tak ada dah. Jadi kesempatan ni, ini sangat mulia. Kesempatan Allah beri sangat mulia, sangat baik. Dan inilah masa yang terbaik
dan waktu yang Allah beri ni kita gunakanlah. Tak rugi apa pun. Ya. Kadang-kadang perkara tu dianggap remeh dan juga mudah. Kadang-kadang kita tulis dalam notes terima kasih, minta maaf salah silap. Mungkin orang membacanya sekadar membacanya bagai angin yang lalu, tapi bagi orang yang menulis tu dia memaksudkannya sebab kadang-kadang kita tak sedar dalam kita melakukan aktiviti harian kita dan sebagainya, kita mungkin melukakan hati orang lain dan sebagainya. Ini peluang yang kita harus ambil kira, apatah lagi bagi mereka yang ada pasangan, ibu dan ayah, adik-beradik dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak sedar kan dalam gurauan kita tu mungkin ada yang terasa hati, terguris dan sebagainya. Tapi itu akan kita tanyakan kepada Ustaz sebentar lagi. Kita dengarkan dahulu Sugi. Pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita. Silakan. Saya rasa it's very personal sebab ada yang senang nak minta maaf, ada yang mungkin susah, tetapi saya juga rasa adat sebab kita dah biasa macam setiap hari raya kena minta maaf. So saya rasa sebab kita semua dah jadikan ia sebagai satu kewajipan. Dekat lagu pun sama. And then bila kita bagi ucapan pun kita masih lagi cakap okey minta maaf zahir dan batin pada hari raya. Sedangkan kita perlu minta maaf sekiranya kita buat salah kan. Tapi itulah kalau boleh kita jadikan memaafi ni satu norma baru di mana kita buat setiap hari ataupun setiap kali kita buat salah straight away minta maaf, minta ampun dan silap lah. Orang suka lafaz maaf ni sebenarnya dia kerugian. Kerugian tu dari segi masa. Sebab apa? Kadang-kadang hanya dengan lafazkan maaf tu kita dapat cipta momen-momen baru dengan orang yang kita bergaduh ataupun yang kita terasa hati. Memang kita akan, human akan rasa punya, kita akan rasa terasa hati, kita akan rasa macam benda tu berat, macam menganiaya kita. Tapi kalau kita biar benda tu lama-lama, kita juga yang kena balik. Jadi, jangan tunggu raya nak minta maaf ataupun nak memaafkan orang. Maafkan, kita lupakan, kita akan teruskan dengan kebahagiaan kita. Saya setuju dengan apa sahaja yang dikongsikan oleh mereka tadi, terutamanya yang individu yang terakhir itu tadi berkata, Luqman berkata kalau kita minta maaf kita dapat mencipta momen-momen yang baharu kan Ustaz. Rasa lega sebenarnya. Lega betul. Dia dimaafkan tu perkara yang berbeza, tapi sekurang-kurangnya kita dah orang kata meletak ego kita ke tepi, merendahkan diri kita untuk kita meminta maaf. Betul. Dan tadi ada seorang berkata mengenai amalan ini, tapi saya nak tanya Ustaz juga Ustaz, apa beza kita minta maaf sebagai kita melihatnya dari sudut adat dan juga amalan. Kita tahu memang semua yang dikongsikan ini kita tahu memang kalau silap kena minta maaf dan sebagainya. Betul. Tapi masih lagi sukar untuk lafazkan perkataan minta maaf itu. Betul. Sebab itu perkataan yang keluar daripada mulut kita ni, dari lisan kita ni bukan satu perkara yang main-main. Anggap apa yang keluar dari mulut kita tu sebenarnya itu kunaan yang baik daripada Allah Taala. Sebab itu kalau kita nak sebut satu benda tu dia boleh jadi amalan, dia boleh jadi permainan. Sebab itu saya selalu tegur kalau hari raya kan, maaf kosong-kosong. Ini bukan bola. Tak boleh. Tak boleh, ini bukan bola. Kan? Mungkin kita ada niat tersirat dan sebagainya yang tersurat, tapi maknanya ini bukan bola. Nak minta maaf ni dia ada adab dia. Pertama kita jumpalah, kita cakap baik-baik minta maaf saya ada silap awak gini ni, salah silap yang saya buat sengaja tak sengaja kan. Macam tu kan minta maaf kan. Terharu saya. Terharu. Betul. Lagi Ustaz kadang-kadang ada pasangan ni kosong-kosong Boleh tulis. Boleh tapi maknanya kita adab kena jagalah supaya kita rasa. Amalan ni kena rasa. Kalau tak ada rasa dia jadi satu permainan. Betul tak? Jadi sorry maaf, main sorry tak. Saya minta maaf atas kesalahan saya apa juga yang saya lakukan. Okey, kepada seluruh muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan bermaaf-maafan ni Allah bimbing kita jadi orang yang baik, orang yang terbaik. Sebab itu jadikan amalan itu daripada hati. Bukan daripada luaran kita. Di luaran tak ada apa-apalah. Jadi budaya. Budaya kosong-kosong lah. Sorry okey lepas tu macam-macam lah kita buat istilah kita sendiri. Padahal maaf tu dia ada adabnya. Okey. Cakap sebab tu kalau kita tengok kalau orang Jawa lah, saya orang Jawa kan, orang Melayu kan. Kalau orang Jawa kan. Okey. Kita duduk kan biasa pakcik-pakcik kan duduk satu dia cakap satu, lepas tu hari raya dia pindah seorang-seorang cakap pelan-pelan. Apa? Lepas tu saya dengar yang last tu apa? Nanti dah fikir. Saya tanya bapa mentua saya kenapa yang last tu nanti fikir. Dia kata semua dosa kita maafkan tapi hutang nantilah. Kata kita tak ada hutang kemudian. Betul. Ada juga soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook ni, kadang-kadang nak tunggu orang minta maaf tentang hutang. Hutang tu perkara berbeza Betul. harus dilunaskan. Tadi ada bisikan. Bisikan di telinga saya ni daripada penerbit kat dalam. Katanya kadang-kadang kita bercakap tentang hari raya ni minta maaf zahir dan batin. Okey, zahir kita tahulah dari segi perbuatan yang kita lakukan terhadap individu. Mungkin memang hari tu saya tertendang kaki Sugita ke, tarik bulu mata ke. Contoh
Oh, Zahir. Okey. Ganas anda bergurau. Tapi tak ada kan? Okey. Tapi yang batin tu. Adakah batin tu, perkataan tu memang kalau kita tahu istilah batin tu perkara yang kita tak nampak. Kalau kita cakap segi minta maaf Zahir dan batin. Batin tu apa? Ni dia kata mengata belakang ke? Batin tu apa? Aduh. Okey, Zahir yang kita nampak. Batin mah kat dalam lah. Terguris hati dekat mana? Dalam hati. Okey. Menyakitkan hati? Dalam. Lepas tu mengecewakan hati? Dalam. Rasa terhina? Dalam. Betul tak? Benda-benda tu kadang-kadang kita lupa tahu. Okay. Jadi makna benda sebab tu Zahir memang Zahir. Tapi yang batin yang kita rasa. Okey, yang kita tak sedar. Yang kita tak sedar. Membuatkan orang terasa macam hati. Kata macam kata kita cakap dengan bini kita. Okey. Yang boleh tak awak boleh tunggu kejap tak? Kan. Lepas tu kalau kita awak tak boleh fikir tak? Memang bini kita cikgu tapi dia cakap macam tu dia macam kita ni macam anak murid dah. Macam tak ada apa tapi terguris tak? Terguris. Itu jadi dosa. Ustaz, pada masa dia tak faham. Dia tanya, dimaafkan ke tak? Tapi saya fahamlah. Maksudnya batin tu maksudnya kalau kita tak sedar, kita mungkin membuatkan orang tu terasa betul, hati. Okay. Macam tu. Tapi dia tanya, maafkan ke tak? Dia kata, sebab kita tak beritahu apa yang kita buat. Kalau kita sebut maaf Zahir dan batin tu kita sebab dimaafkan. itu bila okey katakan kita mengguruskan nanti mak ayah kita lah. Jadi kita minta maaf mak salah silap saya daripada Zahir dan batin. Mak tu tahu sebab memang kita kadang-kadang minta dia suruh kita sesuatu pun kita cek tu terguris hati dia. Tapi bila hari raya kita tu minta maaf, mak akan cakap tak apa. Pagi pukul 8 pagi dimaafkan. 9:30 pagi dah gaduh lagi. Macam tu kan. Sebab itu sebab dia suka macam ni macam. Tu angkat tu kat dapur tu keluarkan kita. Mak dah habis mak. Mak dah habis. Mak dah habis. Ada. Kena minta maaf lagi dah Ustaz. Sebenarnya minta maaf berundang-undang tu bagus sebenarnya kan. Dan tapi kena faham kalau mak dan ayah sebenarnya dia sudah maafkan kita. Kan? Cuma kita ni sebenarnya kena ajar diri kita macam mana kita nak minta maaf. Setahun sekali baru nak jumpa mak, Allah. Cuba lepas solat, cium tangan mak, minta maaf. Cuba cium tangan suami, minta maaf bang. Bukan kan? Kita cakap isteri, okey, peluk isteri kita, okey, saya dah maafkan awak kan. Kadang-kadang kita nak sebut maaf apa berat sebab apa? Kadang-kadang menjengkelkan bang. Itu hati dah. Yang penting orang maafkan, tak maafkan itu dia punya bab. Yang penting kita ni ada usaha untuk kita minta maaf atas segala dosa kita. Kadang-kadang perilaku kita, sifat kita. Kadang-kadang kita tengok kita rasa biasa, tapi kita balik kampung bukan ada balik adik-beradik kita yang kurang bagus apa. Alahai. Dengan sini terasa macam dia jauh dia apa. Itu sebenarnya rasa tu. Betul. Itu yang batin tu kan. Batin tu. Sekarang saya faham bila kadang-kadang saya pun bila tulis kad raya saya masih lagi suka memberikan kad raya. Maaf Zahir dan batin saya awak tak. Saya pun tak dapat. Kadang kita bagi atas. Okey. Tahun ni saya berikan kad raya kepada siapa nak hantar alamat kepada saya. Okey, tapi Ustaz kata kita dah ada usaha kita nak meminta maaf. Ini bagi mereka yang senang meminta maaf tetapi sukar untuk memaafkan orang lain. Macam mana nak mereka membuka hati supaya mereka memaafkan. Kena azan kat telinga dia. Okey, jangan cakap macam tu tak baik sebab itu macam saya je. Tak suka saya cakap. Kita ni kadang-kadang kita ada hati yang keras dan kita rasa macam mana nak maafkan dia sebab dia dengan perilaku dia yang luar daripada akal kita, lepas tu dengan cara dengan apa kita berat nak maafkan. Betul. Tapi sebenarnya sebab itu memberi kemaafan tu pahala yang sangat besar. Allah beri ganjaran yang sangat besar. Allah beri keterangan, Allah beri kebaikan. Kerana apa? Kerana bukan benda tu mudah. Orang minta maaf senang. Habis dah tipu kita 1 juta lebih nak cakap apa? Kita dah minta maaf tak? Maaf minyak tu sedap. Maknanya kita lah kena pujuk hati kita. Kan? Kita tahu mungkin itu silap kita, mungkin kita tak berhati-hati, mungkin kita rasa adalah hikmah dia. Kita kena pujuk diri kita. Dan ingat, setiap apa yang berlaku kat dunia ni kita kena buat pengurusan dengan cara yang baik. Itu berbalik kepada Ustaz pernah katakan satu ketika dahulu bahawa Allah tidak akan menguji hamba-Nya kalau dia tak mampu dengan ujian tersebut Ustaz ya. Okey, Ustaz. Ingat lagi tu. Ustaz pernah cakap, okey, Ustaz ini komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Daripada Yati Tahir, dia kata selalunya saya dan rakan-rakan kis-kis bila berjumpa tapi bila nak berpisah, wajib salam minta maaf sebab takut ajal sampai tak sempat nak minta maaf. Itu yang harus kita contohi. Betul. Dan ini pula daripada Shima Hasan. Katanya forgiveness is the best form of love. Dia kata it takes a strong person to say sorry and even stronger person to forgive. Maksudnya orang yang kuat kena boleh minta maaf, yang lebih kuat tu akan memaafkan. Ya, betul. Tetapi kalau kita cakap dalam konteks kuat, maaf memaafkan, hari raya, pasangan dan sebagainya. Tak semua orang ada pasangan Ustaz. Macam kami berdua raya sendiri. Tak ada pasangan. Tapi nak juga tak ada nama saya. Bagi yang ada pasangan ni, kadang-kadang betul ke orang kata suami ataupun lelaki lah, dia susah nak minta maaf. Walaupun dia salah,
dia mesti nak isteri ataupun pasangan dia yang mulakan dulu. Betul. Setuju ataupun tidak? Bukan saya penonton setuju. Okey, saya Fiza cakap setuju sebab apa? Fiza tak pernah mengalami benda ni kan. Jadi kita kena faham. Kadang-kadang memang betul. Saya sebut tadi kadang-kadang kita nak minta maaf tu kita takut kita rasa lemah. Macam malu tiba-tiba pula kan. Macam #lemah. Lemah mana boleh kan. Maksud mestilah dia orang minta maaf kita. Itu kemanusiaan. Okey. Tetapi kalau kita boleh didik diri kita, tak salah pun kita sebagai suami minta maaf saya salah kan. Kita akui kesilapan. Bila kita sebut salah tu, minta maaf dan mengucapkan terima kasih, dua perkataan yang paling power dalam rumah tangga ni, maka insya-Allah rumah tangga kita akan jadi baik. Apa dua tu? Terima kasih dengan terima kasih dan minta maaf. Satu kurang. I love you. Saya nak sebut, saya nak sebut tu macam malu pula kan. Malu. Masa dah begitu singkat. Sebenarnya dah habis penulisan tu dah kena ringkaskan. Tapi dalam kesimpulan ustaz ni, ustaz masukkan sikit. Betapa pentingnya kita kena mendidik daripada anak kecil kita ini untuk belajar, faham, menghargai dan juga memahami erti maaf ini. Baik, pertama kita bersyukur sebab Allah beri kita keluarga, Allah beri kita sahabat, dan ingat kita sama sekali jangan sampai merosakkan hubungan itu kerana Allah yang beri hubungan tersebut. Satu. Dan yang kedua, kita kena muhasabah diri kita. Nak jadi baik ni muhasabah diri. Iaitu apa? Tak semua kita betul dan tak semua orang lain salah. Okey? Dan dia ingat, dosa tu kalau salah orang akan bawa sampai akhirat, dan ingat lafaz kemaafan itu ingat selagi mana masa dan kesempatan yang kita ada, dan kita kena juga tak rugi pun minta maaf. Kerana apa? Dengan maaf tu insya-Allah jadi perkara yang baik, dan kita kena biasakan dengan perkara yang baik, terus buat baik, dan kita akan jadi baik dengan apa? Dengan memaafkan dan minta maaf. Insya-Allah. Terus buat baik. Dan saya nak simpulkan dengan komen daripada Saiful Nuraini, katanya untuk melafazkan maaf tu memang nampak senang, tapi kalau nak dapat balasan jawapan maaf tu bukan semua yang ada yang mampu maafkan salah silap kita pada seseorang. Nak pula bila hati terluka, apapun usaha kita untuk meminta maaf harus ada, Saiful, ya. Dan kalau kita tidak dimaafkan, tidak mengapa. Mungkin orang itu akan mengambil masa. Betul. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Terima kasih Ustaz. Minta maaf perkongsian tu, minta maaf Ustaz kalau salah saya gurau-gurau ni. Gurau-gurau Ustaz. Tapi sebenarnya kan Sugi, bukan ku tak sudi kasih menolak cintamu berkali-kali. Awak ingat lirik dia? Okey, kita bersama kita dengan nak kena minta maaf ke macam ni tu kalau kita tolak cinta orang? Itu kita bincangkan selepas ini bersama dengan Charlie daripada ST12.